A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita sambung dan berkongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya kita berakhir dengan hadis yang Aisyah kata Nabi sendiri dalam menghadapi kesukaran ketika mana sakratul maut, dan kita telah bahas sedikit sebanyak tentang sakit sakratul maut yang akan dihadapi pada setiap orang. Dan pada kuliah yang lepas juga kita bercerita saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan reaksi di kalangan para sahabat selepas berlakunya kewafatan terhadap Rasulullah. Jadi masih lagi hadis-hadis yang bercerita tentang kematian. Kalau ikut falsafah kehidupan dunia ni, bercakap pasal mati lemah semangat. Tapi kita ni, panduan kita Rasulullah. Jadi Nabi kata orang yang mengingati mati adalah orang yang bijaksana, ada orang yang cerdik. Baik, hadis yang seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka qala arjullaha ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'a fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati. Lalu bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lalu pemuda itu menjawab, "Aku sedang berharap kepada rahmat Allah ya Rasulullah. Dan dalam masa yang sama aku takutkan balasan buruk daripada sebab dosa-dosaku." Mendengarkan yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak terhimpunlah dalam hati seseorang dua perkara itu, harap dan takut. Pada saat seperti ini, melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya." Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, hadis ni diambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang masyhur digelar sebagai khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur gelaran khadam lah. Kita orang Melayu kalau sebut khadam ni tak boleh, sebut kuli tak apa lagi. Kalau sebut khadam memang angin lah. Tapi khadam ini adalah dengan maksud orang yang berkhidmat, bukan sesuatu perkataan yang menghina tempat kedudukan orang tu, tidak. Kalau ikut istilah bahasa sendirilah. Cuma kita orang Melayu tak boleh lah sebut khadam. Mungkin kerana apa, wallahu alam, takut terpengaruh dengan cerita P.Ramlee. Sebab khadam ni dia tahap lebih pada pahaman kita lah. Pahaman kita orang Melayu ni, khadam ni dia teruk daripada kuli lagi.
Dia jadi terhina sangat dengan perkataan tu. Tapi khadam dengan maksud orang yang berkhidmat. Dan Anas bin Malik terkenal dengan julukan khadam kepada Nabi SAW. Dan Anas ni salah seorang sahabat yang dapat doa daripada Nabi secara direct, seperti mana yang kita tahu pada Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Bukankah semua para sahabat dapat rezeki ni? Tapi Anas salah seorang di kalangan mereka. Ibnu Abbas yang kita tahu Nabi doa waktu kecil dia supaya faqih dalam ilmu agama. Abu Hurairah sendiri dan sebahagian sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi Anas salah seorang. Anas ni dia waktu Nabi sampai ke Madinah berhijrah, ibu kepada Anas bin Malik ni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mak dia. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas ni, dia adik-beradik dengan salah seorang isteri Nabi, iaitu Maimunah. Salah seorang isteri Nabi ada yang bernama Maimunah. Maimunah ni lah adik-beradik dengan Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Jadi bila sampai berhijrah, Ummu Sulaim ni jemput Nabi pergi ke rumah untuk makan. Dan Nabi pergi ke atas jemputan itu, dah selesai makan, Nabi turun untuk nak balik. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doa kepada anak aku ni, Anas bin Malik." Riwayat mengatakan Anas pada waktu tu usia 10 tahun. Ada yang riwayat mengatakan waktu tu dia 11 tahun. Tapi sebahagian pekaji sejarah mengatakan tak setuju umur Anas waktu itu 10 ataupun 11. Mungkin Anas dah lebih tua dah sedikit. Maksud tua tu maksudnya belasan tahun lagi lah. Tapi taklah 10, taklah 11. Sebab waktu tu ibu dia ni serah kepada Nabi untuk berkhidmat pada Nabi. Jadi sebahagian pekaji sejarah mengatakan tak mungkinlah budak umur 10, 11 seorang mak ni lepas untuk dijadikan khadam pada seseorang. Dan di situ juga, kalaulah ibu dia lepas sekali pun, takkanlah Nabi nak ambil dan mempergunakan seorang budak. Jadi bermakna mungkin Anas pada waktu tu bukan usia 10 dan 11, mungkinlah 14, 15 tahun. Boleh buat kerja dah lah. Maksudnya berlaku pada baktan di situ. Tapi tak apalah, yang masyhur disebut dalam usia 10 dan 11, mungkin orang Arab, budak dia tu tak sama lah di zaman budak kita ni. Orang Arab ni dia lebih matang kot dan kekuatan dia. Tak apalah, itu sedikit info tentang perbahasan di kalangan pekaji sejarah. Tapi yang masyhurnya dalam 10-11 tahun. Jadi bila Nabi nak balik, Ummu Sulaim kata, "Ya Rasulullah, tolonglah doa kepada anak aku ni." Dan doa Nabi kepada Anas ni, kalau tengok di antara riwayat-riwayat yang lain, agak berbeza lah sedikit. Cuma bila digabungkan, Nabi doa, "Allahumma aksir malahu." Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah harta budak ni. Nabi doa. Dan di sini juga menunjukkan dalam Islam nak jadi kaya ni tak salah. Nabi doa pada Anas sebab dia duduk dengan mak dia. Ummu Sulaim ni berpisah dengan Malik, dengan ayah dia ni kerana agama. Ummu Sulaim nak ikut Nabi, suami dia nak duduk dalam keadaan jahiliah, maka berpisah. Jadi seorang anak bila duduk dengan mak tu, maka susahlah sikit oleh kerana hilang suami tu. Jadi Nabi doa, "Allahumma aksir malahu wa waladahu wa wasi'alahu fi darihi wa barik lahu fi ma a'taitahu wa ahsin amalahu waghfir lahu." Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah harta budak ni dan anak pinak dia, peluahkanlah rumah tangga dia, berkatilah apa yang kau kurniakan kepada dia, perelokkanlah segala amalan dia, dan ampunkanlah dosa-dosa budak ni. Nak ceritanya yang menariknya, bila Anas bin Malik menjadi orang tua di zaman tua dia lah, para ulama mengulas kehidupan Anas di zaman tua dia. Nabi tak ada dah, wafat dah. Berkat doa Nabi kepada Anas bin Malik, Anas menjadi salah seorang sahabat yang kaya. Kaya dia ni kerana dia memiliki kebun tamar, dan bila mana mari musim berbuah, kebun tamar dia ni hasil buah yang saiz lebih besar dan baunya lebih harum daripada orang lain, menyebabkan setiap kali mari musim buah tu,
permintaan tinggi hak dia dulu habis. Dan yang peliknya disebut juga walaupun kebun tu berjiran dengan orang lain dan ditanam dengan benih yang sama, tapi bila mana mari musim berbuah tetap tak sama. Anas lebih berkualiti buah dia. Jadi kurma Anas bin Malik ni masyhur lah. Dululah nak ceritanya sebelum Yusuf Tayyub tu masyhur tu, Anas dulu masyhur. Dan ni Yusuf Tayyub dah pegang. Kemudian Nabi kata anak pinak dia, peluahkanlah rumah tangga dia, keberkatan dalam hidup dia. Disebut Anas bin Malik ni dikurniakan oleh Allah umur yang sangat panjang dalam hidup dia. Setengah riwayat kata 100 belasan tahun lah umur dia ni. Tapi di sana ada mengatakan Anas bin Malik ni bukan 100 sikit-sikit tak, lebih 100 lebih ni banyak. Taklah pergi ke 200 tahun. Mungkinlah 100 tu lebih banyak umur dia. Sebab ada riwayat mengatakan Anas bin Malik sempat hidup di zaman Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ni ulama besar di kalangan tabi'in. Dalam satu peristiwa ketika mana di kalangan ulama tabi'in berhimpun untuk tengok anak bulan nak menentukan tarikh Ramadan, Anas bin Malik ada dalam majlis tu. Maksudnya dia sempat hidup di zaman Muhammad bin Wasi'. Dan waktu tu Anas bin Malik ni tua. Tuanya dia ni waktu orang duk tengok anak bulan. Ni ulama-ulama besar saja ni, anak-anak murid para sahabat dikurniakan oleh Allah ilmu yang sangat luas, berhimpun. Bila tengok anak bulan, maka orang sepakat mengatakan anak bulan tak nampak. Tiba-tiba dalam majlis tu Anas ada, dia tengok, dia kata dia nampak. Orang lain sepakat mengatakan tak nampak. Bila orang lain sepakat kata tak nampak, tiba-tiba Anas kata aku tengok nampak. Orang lain tak berani canggah sebab dia sahabat. Walaupun orang lain ni alim, ilmu luas, anak murid para sahabat, tapi oleh kerana Anas tu sahabat, orang lain tak berani canggah. Kecuali Muhammad bin Wasi' aja. Anas kata dia tengok anak bulan, dia kata nampak. Muhammad bin Wasi' ni pergi selok bulu mata dia. Bila selok bulu mata dia, Anas bin Malik kata tak nampak pula. Tadi nampak. Rupanya hak dia nampak tu bukan anak bulan. Bulu mata menutupi mata, di celah-celah bulu dia nampak macam sabit bersinar begitu. Maka dia kata anak bulan. Kisah tu nak menceritakan betapa tuanya Anas bin Malik, panjangnya usia dia, sehingga bulu mata dia menutupi mata. Kerana berkat doa Nabi SAW kepada dia. Dan Anas mengatakan sepanjang aku berkhidmat dengan Nabi SAW, tak pernahlah Nabi ni mengangkat suara kepada aku. Melainkan satu peristiwa ketika mana Nabi memerintah kepada aku supaya ambil barang keperluan Nabi, maka aku pergilah, kata Anas. Dia budak lagi waktu tu. Jadi pergi dalam perjalanan, pergi tengok-tengok. Dalam perjalanan tu dia tengok budak-budak duk main. Bila tengok budak-budak duk main, dia join sekali. Tak ingat dah hak Nabi suruh. Budak dia duk main. Akhir sekali Nabi tunggu tak balik-balik Anas. Sehingga Nabi pergi cari dia dan Nabi tengok dia duk seronok main dengan budak-budak. Maka Nabi kata, wahai ya Unais, adakah barang yang aku perintah tadi kamu ambil dah? Jadi Anas kata, belum lagi wahai Rasulullah, sekarang aku pergi. Maka Anas pun pergi. Maka itulah peristiwa yang agak tinggilah sedikit suara Rasulullah terhadap aku. Itu pun bukanlah Nabi marah dan Nabi bertanya kepada aku, masih lagi memanggil dengan panggilan yang manja, iaitu ya Unais. Nabi panggil dia ni ya Unais. Dan aku mengharapkan di hari akhirat kelak, bila mana manusia dibangkit oleh Allah Ta'ala yang begitu ramai, aku mengharaplah Rasulullah SAW akan mencari aku di celah-celah ramai di padang mahsyar kelak dengan memanggil ya Unais, ya Unais, untuk mendapat syafaat Nabi. Kerana hidup aku pernah berkhidmat pada Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita dengar cerita-cerita begini supaya dapatlah timbul rasa kasih kita kepada generasi awal yang membela Nabi SAW. Kerana kita bukan hanya sekadar diminta untuk berkasih dan cinta kepada Rasulullah, bahkan kita juga diminta supaya kasih dan cinta juga kepada orang yang dicintai dan dikasihi oleh Rasulullah. Selain daripada ahli bait Nabi, antaranya ialah generasi sahabat Nabi SAW yang Nabi sebut khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku, kata Nabi.
iaitu generasi awal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata dalam hadis riwayat oleh Muslim, Nabi kata la tasubbu ashabi. Kita bila dengar belajar bab-bab hukum yang mungkin ada ketika itu ada sahabat yang kita dengar minum arak, kemudian dia ambil tindakan begini, kita dengar mereka ni buat perkara-perkara yang dosa, maka dalam hati kita tak boleh timbul apalah, tak boleh. Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku, jangan. Kalau dengar cerita-cerita tak apa, ada orang yang lawan apa semua, tak boleh. Jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Sebab Nabi kata la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahdim wala nasifah. Jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Jika seandainya, sekiranya salah seorang di kalangan kamu ini membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, kita zaman kita ni belanja pada jalan Allah emas sebesar bukit Uhud, kata Nabi, maka tak akan sama belanja itu dengan secupok ataupun setengah cupok yang telah dibelanjakan oleh generasi para sahabat. Kenapa tak sama? Kerana di saat Nabi ni muncul dan Nabi bawa Islam dalam keadaan tak ramai dan Nabi ditindas, di kalangan para sahabat inilah yang membela Nabi SAW, sanggup memerangi keluarga sendiri semata-mata membela Nabi. Abu Ubaidah Al-Jarrah berperang dengan ayah sendiri semata-mata kerana membela Nabi. Maka Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku, kata Nabi. Dan di sini juga diminta supaya kita kasih dan cinta kepada generasi para sahabat. Jadi hadis yang kita baca diambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, suatu hari Nabi SAW masuk menziarahi seorang pemuda dalam keadaan sakaratul maut. Bila Nabi masuk, lalu Nabi tanya kepada dia, kata Anas, Nabi kata bagaimana keadaanmu? Maka pemuda ni jawab, keadaan aku sekarang ini sedang mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama, wahai Rasulullah, aku takut di atas balasan, aku takut dengan balasan buruk daripada Allah di atas dosa-dosa yang aku lakukan. Maka pada waktu itulah Nabi bersabda, tak terhimpunlah dua perasaan ini dalam hati orang yang waktu menghadapi sakaratul maut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia apa yang dia harap, dan Allah Taala akan selamatkan dia daripada apa yang ditakutinya. Maksud hadis ni, bila mana berlakunya sakaratul maut pada seseorang, mana tempoh-tempoh yang dia ni nak pergilah, duduk terlantar ke apa semua dalam 2-3 hari, saat-saat yang seperti itu, tiba-tiba lahir dalam hati dia keadaan sedang mengharap rahmat daripada Allah. Dia timbul perasaan ingat pada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat ni maksudnya kesian belah. Ya Allah Ta'ala tahu kita ni buat salah dan tercatat di catatan Allah Ta'ala kerana salah kita, dosa kita. Tapi insan ini duk berharap tentang rahmat kesian belah daripada Allah, menyebabkan Allah Ta'ala akan beri rahmat dia sekaligus diampunkan dan dimaafkan apa kesalahan dia itu. Maksudnya kesian belah. Dia kesian belah ni kita nak banding dalam kehidupan kita manusia macam mana. Mana orang ni tetap buat salah, tercatat salah dia tu, tapi kerana kesian belah, dia nak buat andaian macam mana. Kita rata-rata biasa jadi anak, dan mungkin ada orang yang memiliki seorang ayah yang backing, yang garang kot. Ada kala kita buat salah, dan salah tu patut kita dipukul oleh seorang ayah, dan ayah kita pukul kita. Pukul tu maknanya patutlah dengan dia pukul tu kerana salah kita tu. Tapi kadang-kadang waktu pukul kita ni, mak ni, seorang mak pergi tahan, tak bagi ayah ni pukul. Mak tak tahu ke salah kita, dia tahu juga salah kita. Tapi tengok ayah ni pukul, tak nak bagi pukul anak tu, maka dia rela pergi tahan. Dia pergi tahan tu kerana kesian belah dia pada seorang anak tu. Bukan dia tak tahu salah anak, dia tahu. Dah patut mu kena pukul mu sebab salah mu. Tapi oleh kerana kesian belah daripada seorang mak, pergi tahan, pegang tangan ayah. Kadang-kadang hidup dia puluh-puluh tahun tak lawan pun, tak pernah lawan pun suami, tapi oleh kerana pukul anak, dia rela pergi lawan. Bukan lawan lah, maksudnya pergi tahan, tak nak bagi pukul kerana kesian belah tu. Saya sebut perkara ni nak suruh nampak rahmat
Rahmat tu maksudnya kesian belah lah. Tapi taklah kita nak boleh dibandingkan seorang kesian belah seorang manusia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni lebih lagi dah. Lebih lagi. Tapi bila mana seseorang tu dia mengharapkan rahmat di saat itu, maka Allah Ta'ala akan beri rahmat itu. Kemudian dalam masa yang sama, yang kedua, dia timbul juga perasaan rasa takut. Duduk dalam masa yang sama, duduk berharap dengan rahmat Allah, tapi duduk dalam rasa takut yang mungkin kerana dosa dalam hidup aku akan dapat balasan buruk di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi kata kalau munculnya perasaan ini dalam hati seseorang di saat dia menghadapi sakaratul maut, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Allah Ta'ala akan selamatkan. Kerana dia tahu bahawasanya dalam hidup dia tahu ada satu kuasa yang boleh bertindak ke atas diri dia. Dan di situ juga dia telah membesarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merupakan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Mana dia beri pengiktirafan di situ dari sudut tauhid dia. Jadi maknanya bila dia takut balasan buruk itu, maka Allah Ta'ala akan selamat. Kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat sendiri pun, dekat-dekat kematian mereka, banyak mereka takut dalam hal ni. Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman bin Auf disebut dekat-dekat dia nak mati, tiba-tiba dia teringat tentang hadis yang Nabi kata kita hidup di atas dunia ni bagaikan seorang musafir. Maksudnya ambil dunia ni seperti mana seorang bermusafir. Orang musafir ni dia pergi, dia bawa hanya keperluan pada diri dia untuk sepanjang tempoh dia bermusafir je. Walaupun kaya dia macam mana, ada gerang tanah, ada kebun getah ke macam mana, duit ratus ribu, bila dia nak pergi keluar musafir, dia tak akan bawa semua tu. Takkan nak bawa gerang-gerang rumah, gerang-gerang tanah, rumah kedai apa semua, tak bawa. Dia pergi hanya sekadar keperluan yang ada untuk dia lalui tempoh-tempoh hari-hari dia pergi musafir itu. Maka Nabi sebut pada hadis, dalam hidup ni atas dunia, maksudnya kita hidup dalam keadaan bagaikan seorang musafir. Jadi Abdul Rahman bin Auf kerana kaya dalam hidup dia, dia kaya, Abdul Rahman bin Auf, tapi dekat nak mati dia teringat tentang hadis tu. Dia bimbang takut hidup dia sepanjang hidup ni dia telah melanggar apa telah disebut oleh Nabi SAW, sehingga menangis dia dekat-dekat nak mati, bimbang takut terlanggar. Tak salah pun, kita pun tahu kedudukan Abdul Rahman bin Auf, tapi nak ceritanya berlaku pada kehidupan sahabat dekat-dekat nak mati mereka takut perkara-perkara yang seperti ni. Amru bin Al-As ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Shumasah, Ibnu Shumasah kata dekat-dekat Amru bin Al-As menghadapi sakaratul maut, kami datang menziarahi dia. Bila kami datang menziarahi dia, Amru bin Al-As ni dia fabaka tawilan, dia menangis berpanjangan. Dekat nak mati duduk menangis, kerisauan pada wajah dia, duduk rusing, sehingga rusing dan risau dia tu dah duduk menangis dia. Bila orang datang ziarah, dia palingkan tubuh dia tengok ke arah dinding, sehingga orang jadi pelik kerana apa Amru bin Al-As jadi macam ni. Jadi tak nak bercakap, tak nak apa semua. Jadi orang menganggap mungkin dia ni ada masalah keluarga ke, ataupun ada masalah yang lain ke. Waktu tu telantar jadi macam tu, berubah sikap dia. Jadi orang keluar, orang komplain pada anak dia, kenapa ayahmu jadi macam tu, ada masalah ke apa semua tu. Sehingga pada waktu tu anak dia ni masuk, dan anak dia ni tanya kepada dia, wahai ayah, kenapa ayah jadi macam ni? Orang datang ziarah, ayah pusing tubuh tengok ke arah dinding, dan nampak wajah dalam kerusingan dan risau, dan sehingga menyebabkan duk menangis berpanjang ni. Kenapa? Adakah ayah takut dengan mati? Kata dia. Kalaulah ayah takut dengan mati untuk balik berjumpa dengan Allah Ta'ala, hidup ayah ni padanglah dengan jaminan pujian Nabi SAW dalam hidup ayah. Kalau kata ayah takut balik, takut nak diadili oleh Allah Ta'ala, padan dengan hadis-hadis Nabi lah. Nabi banyak puji ayah. Padan dengan hak ni je, atas kertas ni ayah ke syurga Allah Ta'ala dah. Nabi banyak puji Amru bin Al-As. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata Amru bin Al-As min salihin Quraisy. Amru bin Al-As ni adalah orang yang paling soleh di kalangan masyarakat Quraisy.
Orang yang kuat Islam dia, yang kuat iman dia adalah Amr bin Al-As. Dan Nabi banyak bagi kepercayaan pada dia, dilantik berbagai-bagai jawatan. Maka daripada hasil-hasil seperti ini sebagai bukti yang bahawasanya ayah dah selamat di hari akhirat kelak. Nak takut apa dengan mati? Kalau ayah takut pada mati, menyebabkan duk menangis macam ni. Lalu disebut Amr bin Al-As ni, dia pesan pada anak dia. Dia paling tubuh, dia kata, wahai anakku, kita dalam hidup ni, macam mana keadaan kedudukan kita sekalipun, taraf kehidupan kita sekalipun, kita dalam hidup ni, kalau kita balik kepada Allah, kita boleh buat balik kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan selamat di hadapan Allah. Apa kedudukan kita sekalipun. Sebab Amr bin Al-As ni di hujung usia dia, dia pegang jawatan-jawatan yang besar. Kalaulah kita ni balik kepada Allah, tiba-tiba balik dalam keadaan rosak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ni akan tak selamat di hadapan Allah Ta'ala. Maka dia cerita hidup dia kepada anak dia. Dia kata ayah dalam hidup ni melalui 3 fasa dalam hidup ni. Fasa yang pertama dalam hidup ayah, fasa ayah ni benci kepada Nabi. Waktu zaman dia jahiliah lah. Ayah ni benci kepada Nabi. Dan benci ayah kepada Nabi ni sampai satu tahap tak pernah berlaku benci dalam diri ayah kepada orang lain sama seperti mana benci kepada Nabi. Makna kemuncak dalam diri dia. Sehingga pada waktu tu benci pada Nabi ni, kalaulah berselisih saja dengan Muhammad, tak ada benda yang lain yang ayah akan buat melainkan ayah akan bunuh Muhammad. Fasa yang pertama dalam hidup ayah, waktu tu ayah benci pada Nabi sampai begitu sekali. Kata Amr. Dan dia lawan Nabi, lawan sungguh-sungguh Amr bin Al-As ni. Waktu berhijrah, seruan dapat Nabi bagihin untuk para sahabat berhijrah pada sebelum berlakunya hijrah Mekah ke Madinah, pergi ke Habasyah. Di kalangan orang yang didera apa semua, ditindas, tak dapat nak bertahan dalam hal tu, maka Nabi kata pergilah berlindung di bawah raja, seorang raja yang adil, iaitu Raja Najasyi. Trip kali kedua mereka ni pergi berhijrah, diketuai oleh Osman bin Affan apa semua, duduk berlindung di bawah Raja Najasyi. Bila tahu pada pembesar-pembesar Quraisy, pembesar Quraisy ni suruh hantar 2 orang wakil untuk pergi berunding dengan Raja Najasyi supaya bawa balik yang berhijrah duk berlindung di sana tu. Salah seorang di kalangan 2 wakil kepada pembesar Quraisy ini adalah Amr bin Al-As untuk pergi berunding dengan Raja Najasyi supaya bawa balik yang berhijrah ni. Duduk di Mekah senang nak tekan, senang nak tindas sikit, duduk jauh susah. Nak cerita lawan Nabi sampai ke tahap tu. Maka Amr bin Al-As kata, fasa yang pertama dalam hidup ayah benci kepada Nabi sampai tahap tu. Dan kalaulah Allah Ta'ala cabut nyawa ayah di saat itu, confirm ke neraka Allah Ta'ala, confirm ayah ke neraka Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala panjangkan usia ayah sehingga masuk fasa yang kedua dalam hidup ayah. Fasa yang kedua dalam hidup ayah ni, dalam keadaan duk benci pada Nabi, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan Islam dalam hati ayah. Jadikan Islam, nak pada Islam. Lalu ayah pergi berjumpa dengan Nabi, ayah kata, ya Muhammad ubsut yaminak, holorkan tangan kanan kamu. Dia suruh Nabi holor tangan kanan tu, nak berbai'ah dengan Nabi lah, nak bersalah dengan Nabi, berbai'ah, berjanji taat setia dan mengikuti perjuangan Nabi. Sehingga Nabi rasa pelik, duk lawan-lawan, tiba-tiba mari jumpa, suruh holor tangan kanan. Nabi kata, ya Am, apa yang kamu nak wahai Am? Amr bin Al-As kata, aku nak berbai'ah dengan kamu, nak ikut Islam, ikut perjuangan kamu wahai Muhammad. Cuma sebelum berbai'ah ni, aku nak letak syarat. Nabi kata, nak syarat apa? Amr bin Al-As kata, aku nak letak syarat, kalau aku ikut perjuangan kamu, boleh tak suruh Tuhan kamu itu ampunkan segala dosa-dosa aku yang lalu, kejahatan yang aku yang lalu, hak lawanmu apa semua ni, boleh tak? Maka waktu itulah Nabi bersabda, orang yang akan dibersih oleh Allah Ta'ala seperti mana bayi baru lahir. Nabi kata, wahai Am, syarat yang kamu minta tu sebenarnya tak perlu kamu minta. Sesiapa manusia yang hidup dalam keadaan kekufuran, lama mana dia hidup dalam keadaan kekufuran sekalipun,
tiba masa sebelum mati dia menerima kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan dibersihkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan bersih dia ni seperti mana bayi baru lahir. Kamu tak perlu minta syarat tu, Allah Ta'ala putuk dah, sedia dah benda tu. Kamu tak perlu minta syarat. Kemudian yang kedua, Nabi sebut orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, bersih dia daripada dosa yang lalu. Kemudian ketiganya orang yang haji lah, pergi haji balik, diterima oleh Allah Ta'ala amalan haji dia, fardu haji dia, maka dia akan bersih daripada dosa. Sebab tu orang balik haji ni kena peluk dia. Peluk dia, orang bersih seperti mana bayi baru lahir. Tak apalah dua perkara tu. Cumanya Amr bin Al-As tu dia minta syarat tu, Nabi kata mu tak perlu minta, Allah Ta'ala sedia dah. Maka waktu itulah dia berbai'ah dengan Nabi dan peluk Islam. Dan Amr bin Al-As kata, selepas daripada tu aku bersahabat dengan Rasulullah ni, daripada duk benci dulu, dia mari timbul perasaan kasih dan cinta kepada Nabi ni sampai satu tahap tak pernah berlaku perasaan cinta, kemuncak cinta tu kepada orang lain sebelum ni, melainkan kemuncak cinta dalam hati aku ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu tahap bila mana kalau aku berhadapan dengan Rasulullah, terlalu hormat aku kepada Nabi, kata Amr bin Al-As, sehingga aku tunduk pandangan aku, tak tengok ke muka Nabi. Sebab tu Amr bin Al-As kata, jika ditanya kepada aku secara detail tentang wajah baginda, aku nak cerita tak boleh. Nak cerita secara detail tu tak boleh. Sebab sepanjang bersahabat dengan Rasulullah ni, aku duduk, aku tunduk pandangan aku, kerana terlalu kasih dan terlalu hormat kepada Nabi SAW. Dan di fasa yang kedua ni, kata dia pada anak dia, kalaulah Allah Ta'ala cabut nyawa ayah, confirm ayah ke syurga Allah Ta'ala, confirm. Tapi Allah Ta'ala panjangkan usia ayah sehinggalah ayah masuk fasa yang ketiga dalam hidup ni. Nabi dah wafat dah. Fasa yang ketiga dalam hidup ayah, ayah diberi berbagai-bagai jawatan. Dan fasa yang ketiga inilah, sehingga ke saat inilah, waktu inilah ayah ni sangat bimbang untuk balik kepada Allah. Bimbang di fasa yang ketiga ini berlaku dosa ke atas diri ayah. Bimbang takut-takut bila mana ayah ni balik pada Allah dalam keadaan nak masuk syurga, tiba-tiba orang di bawah yang ayah pernah pimpin mereka, takut ni mereka nilah yang akan sangkut ayah dan halang ayah untuk ke syurga Allah Ta'ala. Maksudnya waktu fasa yang kedua tu confirm, bersih, dan dia boleh jamin pada diri dia, mana duduk dengan Nabi apa. Tapi bimbang fasa ketiga, di hujung usia dia diberi berbagai-bagai jawatan. Dia bimbang takut berlaku kezaliman kepada orang di bawah dan mereka akan mengunguk di hadapan Allah Ta'ala, mentakwilkan di hadapan Allah. Dibimbangi takut berlaku dosa di saat itu menyebabkan dia terhalang ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimbang takut berlaku dosa di saat tu, maka pada waktu inilah menyebabkan ayah duk menangis dan rasa takut, risau untuk nak balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang saya nak ceritanya, kisah-kisah di kalangan para sahabat dekat-dekat nak mati, walaupun mereka tahta radhiyallahu anhum ajma'in, dan saya sebut tadi Nabi kata generasi yang terbaik adalah generasi aku, dan mereka tahta, mereka radhiyallahu anhum ajma'in apa semua, tapi masih lagi mereka merasai perkara tu. Dan bila mana seseorang timbul perasaan tu di saat kematian dia, apa hak dia takut pada waktu tu, Nabi sebut pada hadis yang kita baca, Allah Ta'ala akan selamatkan dia di hari akhirat kelak. Maka kita kena berlatih lah, sebab semua kita ni mati sekali seorang. Jangan ditakut. Orang kata jangan ditakut dengan mati. Ustaz Syarah sedap lah, tanya ustaz sendiri pun takut juga. Kita berapa? 145. Dia macam mutawih. Kadang-kadang dia bawa jemaah satu bas ke 40 orang. Jadi bila sampai ke tanah haram tu, biasa jemaah gege veteran semua, gege pencing. Jadi pakcik-pakcik, ibu-ibu, kita dah sampai ke tanah haram. Jadi yang pertama sebelum kita mengerjakan umrah, saya nak pesan dululah, ikhlaskan niat dulu kita menjadi tetamu Allah Ta'ala. Ikhlaskan niat, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kita duduk di tanah haram ni, biar berazam pada diri ni dan minta dengan Allah Ta'ala biar Allah rezekikan kita ni boleh meninggal di tanah haram ni. Tak boleh di Mekah pun tak apa, tak boleh di Mekah, boleh di Madinah pun tak apa, tak boleh di Madinah pun di Mekah pun tak apa, kerana fadilat dia sangat besar kalau meninggal di sini. Jadi kena niat biar ada azam dalam diri. Ada jemaah nakal sikit, pak cik tu kata tak apalah ustaz, kalau macam tu tunggu sembahyang jemaah sekejap lagi, depan Kaabah sekejap lagi saya nak doa biar Allah Ta'ala pilih saya mati sini. Tapi dalam doa tu saya nak selit nama ustaz sekali. Ustaz kata janganlah, saya banyak terik lagi ni, hak cuti sekolah lagi apa semua ni, balik duduk seminggu Malaysia bawa lagi. Doa kat pak cik seorang dah lah. Maksudnya musyarah bak mati tu sedap, tanya pada muslimu pun takut juga. Tapi itulah perlu dilatih dan apa yang disebut oleh baginda. Dan benda-benda yang seperti ni kita nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh, kan anugerah daripada Allah Ta'ala. Ada orang yang menghampiri mati dalam keadaan tak boleh nak terima. Tak ada. Ada macam-macam lah. Tapi sesuatu benda yang baik dekat-dekat kematian, bila mana sedang mengharap rahmat daripada Allah, dalam masa yang sama takut dengan balasan buruk daripada Allah kerana dosa dalam hidup kita ni. Ada kita dalam hidup ni dosa ni, kita manusia, salah silap ni ada berlaku dalam hidup. Cuma apa kita harap adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah dengan satu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita bersama, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita masuk pada hadis yang lain pula. Wallahu a'lam.